Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak tunjukkan features yang ada dalam apps Uma M5. So actually Uma M5 ada banyak features yang kita boleh guna, dan ada yang tak boleh guna kalau kita setakat menggunakan Uma M5 saja. Yang kita perlukan additional punya tool untuk dia berfungsi. Okay, so sekarang tunjukkan satu persatu app dia. So first kita connected lah. So sekarang macam saya sekali dah connected. Nampak TPS ada ni. So sekarang saya tunjukkan dulu calibration. Okay, calibration. Okay, kita ada fuel setting, spark setting untuk spark plug, engine setting dan vehicle setting. Okay. Okay. Untuk fuel, ini untuk kita adjust dia punya injector punya cara injector dia bekerja. So macam fuel base kita default dia 100 ni bermaksud 100%. So depends pada injector yang kita guna. Kalau injector tu 250, so dia akan bagi 100% 250cc injection lah. Dia akan bekerja 100%. Misal kata kita dah upgrade enjin besar tapi kita masih menggunakan sisi kecil, injector sisi kecil, dengan Uma M5 kita boleh bagi dia bekerja lebih daripada apa kapasiti yang sepatutnya. Contoh dia 250cc tapi enjin 300cc, kita boleh bagi dia bekerja lebih based on daripada dyno punya tuner lah. Saya bukan tuner, saya cuma share saja info yang saya tahulah berkenaan app Uma M5. Sebab ada yang tak tahu pasal app Uma M5, so saya cuba share apa info yang saya tahulah. Macam sekarang 100, so kalau injector tu 250cc, so dia akan bagi 100% 250cc punya kerja. So atau injection minyak ke total body. So kalau misal kata kita perlukan lebih, so kita boleh setting lebih. Macam ni. Depends pada ni lah. Depends pada injector tu sendirilah. Tapi ada risiko dia kalau kita bagi injector bekerja lebih keras. Contoh 250cc untuk enjin yang 300cc atau over 300cc, kita force dia, tapi injector tu takut tak tahan lama. Dia cepat rosak. Sebab dia dah bekerja lebih daripada apa yang dia sepatutnya dia buat. So kenalah cari injector yang bersesuaian dengan kapasiti enjin. So itu yang berkenaan dengan fuel base. Okey, kalau fuel adjust ni kita boleh, ini untuk fine tune lagi. Fine tune lagi supaya kita nak adjust minyak tu lebih ataupun kurang dekat setiap RPM. Okey. Apa yang kelemahan Uma ni, saya kat dia punya value RPM untuk kita fine tune, dia punya range tu sangat besar. So bila range besar, kita tak boleh betul-betul fine tune sangat. Tapi still reliable, so boleh diguna pakai. Setakat ni dah banyak dah, contoh macam S-Max ataupun motor lain yang guna, still okay. Kalau jumpa tuner yang pandai, so far okay dia punya tune. Macam ni, julat dia 2000, terus jam 4250. Kalau contoh isu-isu lain macam data tag, isu shop dan lain-lain isu, julat range dia punya untuk dia fine tune setiap RPM tu dia kecil. So macam contoh starting daripada 800 naik 1000, 1200, 1400, dia kecil. So kita boleh fine tune setiap RPM. So untuk lagi cantik lah kita punya engine punya tune tu.
Macam ni kita so macam sini kita boleh adjust lah dekat RPM ni. Yang belah kiri ni TPS. So sebanyak mana throttle buka. Ni 10%, 30%, 60%, 100%. So kalau kita buka 100%, contoh dekat RPM 8000, 100% kita nak bagi minyak macam ni. Sebab injektor dia besar, contoh injektor dia besar, so kita terpaksa kurangkan. Sebab nanti overflow. Okay, so ini contoh nak adjust punya tune lah. So jangan tanya saya macam mana nak tune sebab saya bukan tuner. So refer lah pada ke kedai-kedai dyno yang berdekatan dengan anda untuk tune tune isu anda. So saya bagi tahu dia punya features dia sajalah dan apa kegunaan dia. Macam ni untuk target AFR. So kita boleh set AFR kita silap. Ni RPM limit. Ni target AFR, sorry. So kita boleh set berapa kita nak setiap FM ni AFR. Okay, ni saya nak ceritakan untuk AFR ni hanya boleh digunakan apabila anda kalau gunakan additional punya tool daripada UMA, iaitu AFR 1. Dia punya wideband punya auto sensor. So, saya tak ada pula yang dia punya alat dia. Okey, nanti boleh Google AFR 1 wideband auto sensor daripada UMA. Okey, itu additional tool yang kita pasang dan connected pada ECU dan features ni akan berfungsi. So kita boleh set, contoh kita nak set dekat RPM ni berapa, so dia akan auto tune. So dekat sini kita dah tak perlu adjust. So dia akan refer pada AFR kat sini. So dia akan auto adjust. Itu kelebihan dia lah. Dia boleh auto adjust tuning. Tapi auto adjust tak bermakna dia bagus. Macam ni contoh kan, auto tune. So kenapa dia grey? Sebab dia hanya boleh digunakan sekiranya anda beli wideband auto sensor daripada UMA tu dan connected. Ini pun sama. Ni wideband auto close loop. Ini pun dia akan features ni untuk digunakan hanya kalau anda ada wideband punya auto sensor daripada UMA tu lah. AFR 1 nama dia. Okey. Seterusnya saya nak tunjukkan fuel acceleration. Okey. Fuel acceleration ni, ini kita nak bagi kerja tambahan. Apabila kita accelerate minyak, maknanya kita dalam dalam keadaan constant speed, tiba-tiba kita nak accelerate ataupun kita nak tambah kelajuan kan. So dia akan bagi minyak lebih. So untuk untuk motor lebih power lah. Tapi itu semua bergantung pada tuner. So tak semestinya kita tambah banyak dia akan lagi banyak. Tak semestinya. Itu semua bergantung kepada tune lah, tune pada enjin motor. So ini untuk kita tambah pickup sebenarnya. Saya cerita ni dalam bentuk mudah, orang faham, tak terlalu teknikal. So kalau ada pakar-pakar yang teknikal yang tengok video ni, mungkin akan kecam saya. Tapi saya cuma share dari segi bahasa yang mudah orang faham lah. Sebab saya jaja nak share info supaya orang senang faham. Ini kita set temperature untuk setiap berapa temperature dia punya berapa persen injektor tu bekerja, bergantung kepada temperature. Ini pun hanya boleh digunakan sekiranya anda menggunakan AFR 1 wideband auto sensor daripada UMA tu lah. Okey, seterusnya tengok ni spark angle. Okey, ni spark angle ni untuk berapa persen api yang kita nak bagilah. Ni kalau macam negatif ni maknanya kita bagi kurang api.
Kalau lebih api nanti depends pada tune dekat dia. Macam tune ni mungkin ni enjin dia dah kuat, so dia terpaksa kita terpaksa macam tuner terpaksa rendahkan api dia untuk protect enjin lah. Ini semua base tuner. Saya tak berapa pandai sangat, cuma saya tahu apa function dia lah, untuk kegunaan apa. Okey, macam backfire ni, ini yang seronok selalu orang nak ni guna. Bagi saya backfire adjust ni sebenarnya lebih kepada untuk show off. Tak adalah sangat dia punya performance, tak ada membantu. Ni sepada show off. Yang mana selalu dengar kan, bila pulas total, exhaust meletup-letup, perpom tu kan. Inilah dia punya features dia. Ni kita boleh set untuk open throttle. So dekat RPM berapa, bunyi macam mana. Ni sound level ni maafkan saya, dia perbezaan bunyi lah. So dia ada 9 bunyi. Terpulang depends pada nak macam mana lah user nak. Tapi ni lebih kepada show off tau, bukan kepada untuk performance ke, tak ada. So ni throttle punya position center berapa, lepas tu speed berapa. Ni untuk open throttle. So bila kita pulas tu selalu dengar bunyi Y suku. Bila dia pulainya meletup kan, perpah. Ini dia punya features lah. Dia features dia. Setting semua kat sini. So itu untuk open throttle, dan ini untuk close throttle. Untuk close throttle ni biasanya bila kita buka throttle, lepas tu kita lepas, meletup. Tu kita boleh, dia punya sensitivity ataupun sound level semua kita boleh adjust kat sini. Ada 2 sajalah. Okey, ni idle loop. Okey, idle loop ni untuk orang yang suka buat, selalu pernah kita dengar macam selalu geng Kapcai lah, selalu buat apa timing kuda. So kat sini banyak ada pattern, ada banyak nak bunyi macam mana, nak berapa kerap dia punya bunyi, pattern dia, semua ada kat sini. Kita boleh adjust kat sini. So macam timing kuda kan. Saya tunjuk contoh satu lah untuk timing kan. Kita bagi dia ni, kita tengok. App dah ni dah. Okey, tak apa. Saya start dulu punya motor. Okey. App tadi crash tadi bukan sebabkan app tu masalah tau, tapi phone sendiri lah. Mungkin phone tu dah outdated ke, mungkin lah owner kena beli baru ke phone ke kan. Itu masalah dekat phone sendiri, Android lah. Mungkin Android version dah tak support ke. Kadang-kadang dia ada crash. Okey. Itu saja selingan. Okey, tentang timing kuda tadi. Okey, kita tengok backfire tadi. Kita tengok idle. Okey, ni saya tutup balik. Okey. Ada dengar tak dia punya perbezaan? Kejap Okey, saya bagi clear. Okey, saya tengok. Okey. So tengok saya buat bunyi lain. Kejap kat sini. Okey. Ni pattern lain. Tu dengar. Okey, sorry. Okey. So bunyi lain. Ni setiap pattern dia bunyi lain-lain. Dengar kan beza dia? Siap boleh buat lagu lagi. Ni nak ke kota bunyi dia. Ni frekuensi berapa kerap dia berbunyi. Itu setting dia untuk ada bunyi kuda tu lah. Okey. Okey, tadi untuk timing kuda. Okey, sekarang kita tengok ada lagi satu feature ni, quick shift.
Okey, kalau quick shift ni biasanya untuk motor yang ada gear lah. Macam Kapcai ke, Waisuku ke, RS ke kan. Yang mana-mana yang ada gear, dia boleh pakai. So, function dia, okey, setiap kali dia dia menggunakan, dia kena ada additional jugalah. Motor tu dia kena ada quick shifter. So, bila setiap kali dia masuk gear, exhaust meletup. Selalu kalau yang kita selalu dengar lah, geng-geng superbike, of course dia akan ada. Tengah je masuk quick shifter kan, meletup kan. Contoh lah bunyi mulut. Nak bunyi betul tak ada. Okey, sebab motor yang S-Max ni tak ada gear, so kita tak boleh nak buat contoh. Itu dia punya features je lah. Tapi lebih kepada show off, macam saya cakap tadi, tak ada pun tambah power ke, tak ada. Okey, ni yang ini pula untuk engine setting. So macam ni kita boleh setkan idle. Kita nak idle tinggi, nak idle rendah, default dia kosong. So ni percentage lah. So kita tambah 16% untuk tinggikan idle, 32%. Macam tu lah. Kita nak idle rendah ke, idle tinggi ke, itu terpulang pada user lah. Okey, ini pula RPM. So RPM ni kita panggil dia, senang cerita selalu bahasa yang orang guna, cut off. So kita nak maksimum kita RPM berapa. Macam S-Max ni dia letak RPM dia, maksimum dia 9,500. Oi, tinggi ni. Motor power kot. Okey, tak apa. Selalu normal untuk S-Max, apa yang saya tahu, 8,500. 8,500 cut off. Itu untuk motor standard S-Max. Dia. Untuk S-Max 300 standard yang macam daripada Thailand kan, yang 300 tu dia punya cut off 9,000. Berbeza. Okey, tentang isu tu, apa beza isu 300 dengan 250, itu nanti tunggukan video saya akan ceritakan part tu. Okey, itu cerita RPM lah. Okey, yang VVA control, macam S-Max tak ada juga VVA control. Motor yang ada VVA control buat masa ni yang saya tahu NVX, dan akan datang Y15, tapi saya tak tahu nama dia apa. Sebab yang akan baru masuk ni, dia engine dia dah digunakan engine sama dengan NVX 155 cc, bukan lagi 150. So dia boleh control ni, VVA ni bila RPM tu nak bila VVA tu nak buka. Agak ada. VVA ni kalau dalam bahasa kereta orang panggil kan, VTEC buka lah. So dalam serta-serta RPM pun dia push RPM lagi tinggi. Lepas tu baru dia rendahkan balik. Ini sebenarnya untuk lebih power lah. Agak ada macam selalu kalau geng-geng kereta panggil VTEC buka. Inilah dia. Agak ada sama je, features dia sama. Agak dia sistem lah, bukan feature sama, sistem sama. Ni. Okey, kalau untuk NVX boleh guna ni. Untuk nanti Waisuku baru boleh juga. R15 saya tak sure. Tapi rasanya R15 pun guna VVA. Mungkin boleh juga gunakan features ni. Okey, yang ni deceleration fuel cut ni. Okey, deceleration fuel cut ni kalau macam on ni, maknanya kita lepas je throttle, terus dia cut minyak. Ini salah satu features untuk jimatkan minyak. So kita lepas je throttle, terus injector stop, tak bagi minyak dah. So senang dengan kata lain, macam kita shutdown, kita tutup injector tu. So dia punya kelebihan dia jimat minyak lah, tapi engine braking tak ada. So kalau kita off, kita lepas minyak, dia akan slowly injector tu bagi minyak sikit-sikit. Dia maknanya tak terus stop minyak. So motor akan rasa ada engine braking bila kita lepas minyak. Itu features dia. Okey, yang ini auto tune dengan wideband auto close loop ni, yang seperti saya ceritakan tadi, hanya boleh digunakan auto tune ni. Okey,
boleh gunakan, tapi features dia kena bayar. Ni nampak bila saya tekan. Nak guna kena ada tambahan bayaran, in-app purchase lah. So baru boleh guna features ni, dan juga kena ada AFR1. So baru kita boleh tengok apa setting dia. Dia tapi dia auto tune, senang, simple lah, untuk supaya siapa-siapa yang macam sebab kos dyno kan mahal, so dia orang boleh guna features ni. So tapi tak auto tune tak bermakna dia the best performance lah. Cuma dia bagi enjin tu dalam keadaan yang sempurna. Maksudnya dalam pembakaran minyak semua, temperature dalam keadaan yang normal, supaya tak ada kerosakan pada enjin. Tapi tak bermakna itu the best performance lah untuk auto tune. Untuk the best performance still kena refer pada tuner-tuner dekat dyno punya kedai lah. Okey, yang bawah tu ada quick shifter. Okey, macam saya cakap tadi, quick shifter ni untuk motor yang ada gear lah, macam motor Waisuku ke kan, yang ada gear, dan dia boleh guna features ni, adjust dia punya quick shifter punya setting. Saya pun tak berapa ni, saya tak boleh nak test sebab saya pun tak ada motor yang menggunakan gear dekat dia. So mungkin nanti saya akan cuba dapatkan info macam mana untuk tune, untuk setting quick shift ni. Kalau ada jumpa kawan-kawan yang ada menggunakan UMA, tapi biasanya geng-geng Y15 RS ni jarang sangat guna UMA ni. Sebab dia ada masalah kelemahan UMA ni, macam saya cerita tadi dekat sinilah. Julat untuk fine tune ni terlalu besar. So bila terlalu besar dan sikit, so dia tak boleh nak betul-betul fine tune. Okey, speed gain ni, ini untuk kita calibrate kan. Okey, seperti ada video yang sebelum ni saya tunjukkan. Okey, ni speed ni. Okey, speed ni kita boleh calibrate kan. So bila motor lain, okey, tambah saya tunjuk contoh kat sini. Kita bagi dia connected dulu. Okey. Kadang-kadang macam saya cakap tadi, kalau dia tak connected, okey, kita keluarkan dulu, kita close dulu, dan kita buka balik semula rumah app. Dia dah okey balik. Kadang-kadang dia hang, lost connection. Itu biasalah bug untuk app kan. Okey, macam tadi calibration. Okey, saya tunjuk dekat speed gain. Okey, ini untuk kita calibration. Okey, tengok kat sini ada nampak speed. Ini pun sebenarnya kita boleh ubah kalau kita nak letak apalah. Okey. Okey, sebenarnya biker speed kan. Okey, so kalau tengok kat sini, biker speed kat sini. Okey, saya tunjukkan dua-dua sorry. So sekejap, saya kena offkan TCS. Okey, macam sekarang. Okey, sebab idle dia tinggi. So bila idle dia tinggi, so speed dah naik. Speed. Okey, kelebihan UMA ni bila pasang dekat macam motor S-Max ni, sensor dia untuk baca speed tu dah berubah ke tayar belakang. Sebelum ni dia baca sensor di tayar depan. So sekarang dia dah berubah ke tayar belakang. So siapa-siapa yang pakai UMA, so dia akan boleh terus double stand je dah boleh terus baca speed lah. Nampak speed bergerak. So kalau nak calibrate, okey, kita tengok kat sini. Macam sekarang kita bawa 40. Okey, maintain kita bawa dalam keadaan macam ni kan, 22. Dekat sini pun kita tengok nak calibrate, kita kena tengok sama. Macam ni. Contoh kita buat 40. Kita buat 40 senang. Okey, kita tengok kat sini. Kalau 40 tu speed dia sama tak? Sama tak? Okey, kalau sama, okey, kalau kurang kita tambah.
kita tambahkan lagi dia punya percentage kat sini, kita adjust. Kalau kurang kita macam sekarang ini saya dah calibrate bagi betul sama. Bawah 40, atas pun dekat sini pun, dekat Uma app pun dia akan baca 40 juga. So saya dah calibrate kat sini. So supaya bila kita tengok dekat sini, dekat parameter ni, speed akan jadi sama dengan apa yang ada. Nampak? 39, 40 dia akan jadi sama. So senang kita nak baca speed lah, nak record. Sebenarnya tujuan dia untuk kita record log dia. Nanti saya tunjukkan cerita pasal log dia. Okey, itu saya tunjukkan pasal dia punya calibrate untuk speed lah dengan app Uma. Okey. Okey, ni kita continue pula pasal coolant. Okey, ada satu lagi features nama dia coolant fan. Okey, dia punya coolant fan ni kita boleh setting bila fan nak jalan, start jalan. Macam ni dia setting 74 dia, kipas dah start jalan. So itu terpulang pada kita lah. So ini sebenarnya untuk kita protect enjin lah. So kalau rendah sangat pun tak berapa bagus, sebab akan efek kat bateri. Sebab bila fan jalan, bateri akan drain, bateri akan tarik banyak. So bahaya juga. So seelok-eloknya cari temperature yang minimal. Contoh 80 baru fan jalan ke, 75 ke, 85 ke. Sebab 90 dah warning level dah tu. So enjin dah panas, so bahaya dah. So 80 ke 85 tu antara suhu yang ideal lah untuk ni fan jalan. Lagi rendah lagi bagus, tapi kena faham efek dia dekat motor enjin, dekat motor fan tu sendiri, dan juga bateri. Sebab bila idle nanti selalunya benda ni, suhu ni naik bila idle je. Bila kita bawa tengah laju, suhu akan rendah sebab radiator duduk depan. Contoh macam S-Max, radiator duduk depan. Mostly motor radiator akan duduk depan. So bila kita laju, angin daripada kita punya speed tu, dia dah membantu untuk sejukkan enjin. So dah macam jadi kipas original, kipas semula jadi. So bila kita laju tu tak ada masalah sangat. Bila kita idle atau berhenti traffic light, atau berhenti sekejap, berhenti parking ke apa kan, itu temperature akan naik. Itu kipas akan berfungsi banyak. So lagi rendah, lagi cepat kipas berfungsi, lagi cepatlah bateri makan, dan juga kipas motor tu sendiri akan cepat rosak ke apa kan. Itu sebab tu kena setting pada minimal lah. Okey. Yang selain daripada tu, calibration, untuk part calibration dekat Uma apps ni, itu sajalah yang saya ceritakan tadi. TPS saya dah tunjukkan video awal macam mana nak tadi, asal dalam awal video nak setting dia punya calibrate total position center. Okey, itu sajalah. Okey, nanti ni percentage of learn untuk TPS. Okey, untuk nanti video seterusnya, okey, nanti saya ceritakan lagi selebihnya, ada feature-feature kat sini. Okey, tadi saya cerita pasal calibration saja. Okey, nanti video seterusnya saya akan ceritakan yang selebihnya, features yang selebihnya. Okey, terima kasih.